meluluskan jawatankuasa khusus untuk membuat semakan cukai tanah. Tiap-tiap 10 tahun kita akan buat semakan. Dan cukai inilah jadi sumber pendapatan negeri. Oleh kerana berlaku peningkatan kos pentadbiran, semua ni kena ada semakan lah. Daripada tahun 94, waktu itu kita ada 80,000 milikan, 80,000 grant. Sekarang ni kita ada 830,000 grant. Tentulah perlu ada peningkatan pentadbiran kepada tanah ni pun perlukan kos juga. Semakan tu pun perlukan kos juga. Jadi kita akan mulakan semakan tu pada tahun ni. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa tahun 2026. Kita perlu masa 2 tahun untuk buat semakan tu. Yang ketiga ialah musim panas. Sekarang ni kita hadapi musim panas yang mungkin berpanjangan. Mula timbul isu bekalan air di merata-rata tempat. Sebenarnya kalau hujan turun macam biasa, taklah kritikal sangat. Walaupun ada setengah-setengah tempat tu memang berlaku penghantaran dengan lori. Saya dah tanggung kos penghantaran lori ni 7 juta. Untuk tahun 2023, 7 juta. Itu sebahagian daripada NRW. Kalau boleh, kita pun tak mau hantar pakai lori. Pasal ayat tu free. Tak ada masuk bil. Dan kita tanggung kos tu. Kita sedang usaha bersungguh-sungguh secara bersepadulah untuk menyelesaikan isu bekalan air. Berkaitan ini juga ada lawatan daripada Timbalan Menteri. Kementerian baru yang dipecahkan baru ni, Yang Berhormat Saudara Kamal Nasir. Saya faham beliau turun tu untuk meninjau perkembangan semasa loji-loji yang sedang kita bina di Kedah ni. Tetapi mungkin ucapan dia tu diviralkan tentang part negatif saja. Saya tak salahkan dia, ini kerja media tu lah. Siapa yang buat tu lah. Bukanlah hak depan saya ni. Saya dipahamkan yang bawa dia tu dibawa media Madani. Jadi Madani ni tak bolehlah mempelagar-pelagar orang. Dia kena cakap benar betul. Kalau saudara YB Kamal Nasir ada cakap benda-benda yang betul, patut disiarkan jugalah. Jangan siar part negatif saja. Isu besar yang dibangkitkan ialah Kerajaan Persekutuan dah bagi grant, kenapa projek ini tidak dapat diuruskan dengan sempurna. Yang saya fikir paling besar lah. Saya pun dah tengok juga sikit. Pertama sekali, grant tu adalah selari dengan undang-undang. Untuk bekalan air luar bandar, Persekutuan kena bagi grant. Dia tak boleh bagi pinjaman. Itu bukan kerana kebaikan, tapi kerana undang-undang, peraturan. Yang kedua ialah selari dengan dasar yang kita capai untuk proses migrasi. Untuk bekalan air luar bandar, mesyuarat Kabinet pada tahun 1993 telah memutuskan dan dibaca bersekali dengan jadual ke-9 untuk bekalan air luar bandar, tanggungjawab Persekutuan menyediakan grant. Kalau kawasan bandar, state kena buat pinjaman. Sebab itu kalau perlu bank untuk bekalan air di Alostar, Kubang Pasu dan di Kuala Kedah dalam kawasan bandar, kita kena pinjam. Yang kita pinjam 431 juta. Untuk kawasan-kawasan luar bandar di Jenun Baru, Lubuk Buntar, Sungai Limau, Bukit Selambau, itu grant sebab dia bekalan air luar bandar. Pergi Merbuk, pergi Lubuk Buntar, pergi Pendang. Ini semua luar bandar. Sebab tu dia bagi grant. Bukan kerana dia baik. Tahu? Bukan kerana dia berihsan. Bukan. Itu peraturan dan undang-undang. Itulah yang dicapai dalam perjanjian penstrukturan semula bekalan air di Malaysia ni selari dengan Akta 2006 tu, Akta Wasiat 2006, Akta 655. Jadi tak payahlah mai duk habaq kata saya sudah baik, kenapa kamu tak urus dengan baik. Tak betul cakap macam tu. Walaupun dia tak cakap macam tu, tak bermaksud begitu, tapi diviralkan seolah-olah itulah maksud. Saya kesan kat dia juga. Tak patutlah mai kali pertama di negeri kita mai cari pasal kan. Cakaplah elok-elok. Benda-benda negatif kita cakap dalam mesyuarat, buat teguran, dalam meeting.
kalau tegur secara terbuka dan diviralkan secara negatif, dia akan memberi impak tanggapan orang kepada state ni lemah. Tak kerti nak nguruh, orang dah bagi duit, tak kerti nak atok projek. Saya rasa saya tak boleh biarkan begitu saja. Ini negeri yang saya diberi tanggungjawab untuk menjaganya. Kita ada penjelasan kepada semua ni dan saya fikir semua orang tahu bahawa selepas tender dibuka pada tahun 2020, tender itu dinilai oleh Jawatankuasa Tender. Selepas Jawatankuasa Tender peringkat negeri, tender itu dibawa ke peringkat persekutuan. Kali pertama, walaupun pinjaman ataupun geran, Jawatankuasa Tender yang meluluskan tender-tender ini di peringkat negeri mesti dapat konsen ataupun kebenaran di persekutuan untuk dibuat keputusan akhir. Maka kontraktor yang berjaya dalam tender-tender itu telah dipilih. Bukan pilih nantikan terus, bukan. Dia dipilih melalui proses yang dikehendaki oleh kaedah perolehan yang digunakan pakai dalam negara kita. Dapatlah kontraktor-kontraktor tu. Bila tender dah dianugerahkan, berlaku peningkatan harga bahan binaan antara 40 hingga 70%. Jadi kos binaan LRA ni semua telah meningkat antara 40 hingga 70. Sedangkan tender diputuskan sebelum kenaikan harga. Saya rasa semua orang dah tahu. Tapi sengaja dibuat macam orang tak tahu. Saya rasa perkara inilah yang patut diperbetulkan. Bukanlah kerana kelemahan mana-mana syarikat yang dipilih atau bukanlah kerana kelemahan kerajaan negeri tak boleh nak mantau projek. Tapi berlaku kenaikan harga yang bukan dalam kawalan kerajaan negeri. 40 hingga 70 memang berat tau. Kontraktor mana pun boleh bungkus. Maka dibuat satu proses yang menyumbang kepada kelewatan. Kontraktor ni mohon VOP untuk menilai semula beberapa item dalam pembinaan ni, khususnya besi. Kerana besi meningkat 3 kali sampai 70% kenaikan harga besi. Maka dimohon VOP. Ada beberapa item diluluskan oleh JKR. Tetapi berlaku lagi kenaikan. Selepas tu dipohon lagi VOP. Jadi inilah yang melambatkan. Itu semua di luar bidang kuasa negeri. Jadi kerajaan persekutuan kena pertimbanglah untuk semua kontrak. Bukan di Kedah saja. Di negeri lain pun. Kelewatan-kelewatan yang berlaku akibat kenaikan harga barang. Harga bahan binaan. Di Kedah, di Pahang, di Johor, di Kelantan, di Selangor. Di mana-mana juga. Semua masalah itu berlaku. Bukan di Kedah saja. Jadi saya harap pihak kementerian dapat membuat pertimbangan. Kalau tidak diberi VOP kepada item-item yang berlaku kenaikan ni, semua kontraktor akan menghadapi masalah. Tapi alhamdulillah kita dapat beberapa kontraktor yang sedang membina LRA di Kedah ni, khususnya di Pelubang. Lepas tu kita buat pinjaman. Walaupun pinjaman 431 juta, berlaku kenaikan sekitar 70%. Kira-kira 100 juta tau kenaikan harga. Tapi dia teruskan juga pembinaan atas kapasiti dia sendirilah dengan usaha-usaha untuk membuat permohonan kelulusan baru tu diteruskan. Negeri menyokong kerana kita faham masalah yang mereka hadapi. Bukanlah saja kita menjadi lemah sehingga projek tidak dapat disiap ikut jadual. Tidak. Adalah sebab-sebab yang munasabah yang patut diberi pertimbangan. Itu tentang pembinaan LRA. Dan ada 2 LRA yang agak perlahan di Sungai Limau, saya fikir salah satunya yang menjadi bahan itulah. Kontraktor pun yang dipilih pun di samping dia memohon untuk dapat kos tambahan lah, geran yang diluluskan. Dan juga ada plan contingency bagaimana untuk memastikan projek itu dapat disiapkan. Ada banyak projek yang dibuat oleh kerajaan ni, kontraktor yang asal yang menang tender akhirnya tak dapat siap. Dilantik kontraktor penyelamat pun tak siap juga.
Ada yang siap tapi tak ikut spek pasal kos rendah. Dan main lagi bumbung runtuh. Bukan sinilah kan, bukan sini, di tempat lain. Bumbung stadium runtuh. Ada tempat buat makmal komputer, bumbung runtuh. Pasal apa ni? Ni benda-benda yang tidak diberi perhatian. Kontraktor dah lemah. Harga barang meningkat, dia terpaksa buat penjimatan, tak ikut spek, akhir sekali keselamatan terabai. Kita tak mau berlaku macam tu. Kita nak LRA siap ikut spek yang ditentukan dengan harga yang dipertimbangkan semula akibat berlaku peningkatan kos bahan binaan. Itu saja penjelasan kepada isu LRA. Janganlah kata Kedah ni air sangat kritikal, semua negeri macam tu. Bila berlaku kemarau, akan berlaku shortage. Negeri semaju, negeri Selangor pun ada masalah air. Di Kedah ni saja yang kita hantar air pakai lori, ikut lorong by lorong, rumah ke rumah. Negeri lain tak buat, dia centralize, hampa main ambil situ. Kedah tak. Saya kata pi sampai rumah. Jadi lori tu pi rumah berhenti, pi rumah berhenti, pi rumah berhenti. Special sikit lah. Semua negeri menghadapi masalah yang hampir sama dalam infrastruktur bekalan air. Jadi Kedah sedang berjalan ke arah yang betul lah untuk menyelesaikan isu ni. Jangan beri gambaran kata Kedah seorang je teruk. Ada negeri lain bil elektrik untuk buka pam air pun tak boleh bayar tau. Ada. Ada ramai beritahu saya kemarin. Hutang puluh-puluh juta. Bil elektrik untuk operasi LRA. Kita ada. Kita pay master yang paling baik sekali di Malaysia untuk bil elektrik bagi bekal air. Walaupun dia memakan sampai 180 juta bil elektrik saja. 60% daripada kos operasi bekal air ni ialah bil elektrik. Tapi kita bayar. Tak pernah tinggal. Tak pernah ada hutang. Itu baiknya kita menguruskan bekal air. Setakat yang kita ada lah. Untuk projek-projek baru ni, kita hadapi masalah yang sebutkan tadi. Kerajaan Persekutuan kena timbang semula lah. Pertimbangan untuk dapat BOP yang pertama setahun setengah. Mohon nak lulus dapat BOP yang pertama untuk 4 ke 3 item je tu setahun setengah. Jadi kontraktor nak jalan macam mana? Bukan dia tak tahu. Kenaikan harga semua orang tahu. Tapi dah tak bertindak segera. Jadi kontraktor perlahan. Kerana napas semput dah barang kuih mahal. Jadi kalau cepat diluluskan permohonan tu, LRA akan pantas. Tapi sekarang pun tidaklah begitu jauh daripada jadual asal pembinaan. Dengan keadaan sebenar tidak begitu jauh. Saya adalah angka-angka tu tak begitu jauh. Tapi kontraktor pulun juga dengan keupayaan mereka lah. Kalau tak siap, mereka blacklist pula. Busuk nama mereka. Nak bagi siap, mereka rugi. Tiap-tiap kontraktor tu boleh tahu dah rugi berapa. Jadi saya harap Kerajaan Persekutuan boleh buat pertimbangan tu lah. Yang keempat. Tadi berapa dah Puan Roslinda? 3 kan? No? Saya sebutlah tentang sedimen. Itu saya dah jawab kan? No? Ada orang yang buat isu kata kita terbang balak ikut suka sedimen melap di empangan muda sampai air jadi cetek. Empangan muda tu usia dah lebih dah 50 tahun. Semua takungan-takungan air di seluruh dunia akan ada sedimen. Termasuk air dalam kolah di rumah kita. Termasuk kolah masjid. Mesti ada sedimen. Itu tak ada hutan, tak ada apa kan? No? Jadi itu benda normal. Jadi buat isu kononnya kita terbang balak berleluasa, membalak ke haram, berlaku mendapan di empangan, itu semua tak betul. Muhammad ni Nazmi pun ada buat statement. Dia kata setakat pemeriksaan yang setakat hari itulah tak ada. Saya kata pilah siasat lagi. Memang tak ada. Takkan ada. Ini semua isu-isu untuk mempercepatkan penubuhan yang dicadangkan oleh sesebuah negeri ya di utara Semenanjung ni juga untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri Kedah. Saya tidak akan benarkan. Empangan tu di bawah kendalian pihak MADA.
Dan mereka pun dah sedar benda ni dah 10 tahun dulu. Bukan cakap NGO tu habaq, tak. Sejak saya jadi MB 4 tahun dulu pun perkara ni telah disebutkan. Malah dah ada plan bagaimana untuk mengatasi sedimen yang makin hari makin banyak di empangan muda dan di empangan pedu. Lepas ni empangan beris pula. Dia itu semula jadi, proses semula jadi. Semua benda yang berada di atas, dia akan bergolek turun ke bawah. Dia akan masuk ke dalam tasik tu. Takkan dia duduk situ je. Ada aliran masuk. Saya harap tak payahlah main politik banyak sangat. Fokus kepada pentadbiran kerana negara kita ni pun sedang berlaku kejatuhan nilai ringgit, kenaikan harga barang, tekanan hidup makin tinggi. Jadi kalau kita fokus kepada politik berlebihan, tekan sana, tekan sini, tojoh tu, tojoh ni kan, dakwa sana, dakwa sini, nak abang kata kita baik. Tapi negara tak berjalan. Itu tak bagus. Saya harap benda tu dapat diberi perhatian lah. Terima kasih. Kalau ada soalan, sila. Kalau tak ada, tak apa. Dr. Sri, yang LRA sekarang ni bila dah ada kelewatan kesan daripada kenaikan tu, so kelewatan tu akan menjejaskan tempoh berlaku. Ya. Dia panggil EOT ya. Dia estimate of time tu dia akan terlajak lah. Kita kena terima lah keadaan tu. Selagi harga baru tidak dapat ditentukan selaras dengan kos yang sebenar, maka kontraktor akan makin hari makin perlahan. Mungkin terpaksa berhenti. Mungkin akan kontraktor penyelamat. Tapi untuk mempercepatkan ni, kena tambahlah duit tu. Itu saja. Tambah duit, cepat. Kalau geran, tambahlah. Kalau loan, saya pun kena mohon lagi lah. 431 mungkin tak cukup. Kontraktor yang dilantik, BDB. BDB ada request certain amount yang besar lah. Saya kata 70% daripada kos asal untuk bahan binaan. Dia melibatkan puluh-puluh juta. Kita pun mohonlah pinjaman baru untuk biayai projek tu. Dalam tempoh tu mesti ada apa benda-benda yang kena align balik Dr. Sri untuk cater keperluan pengguna kan. So apa benda yang terpaksa di-align oleh pesada sekarang? Yalah, kita berjalan seperti biasa. Jalan macam lah ni tak ada lagi LRA tu. Dia akan berjalan macam lah ni juga. Ada kawasan-kawasan yang dihantar pakai lori akan terus berlori. Ada kawasan di hujung sistem, tekanan makin rendah. Kita pasang booster pump. Kita ada buat satu di Taman Bandar Baru. Booster pump tu akan settle semua kawasan Bukit Bayu tu. Pakai booster pump tu. Tinggal lagi Merbuk saja. Merbuk kita dah tahu sejak puluh-puluh tahun bila kemarau, tupah kering, air Gunung Jerai tak turun, Merbuk akan ada masalah. Itu kita akan siphon daripada Pinang Tunggal 10 MLD. Mungkin kita akan tambah lagi. Kita tap kita punya pipeline tu dengan bekalan daripada Pinang Tunggal. Pun tak sampai hujung sistem. Hujung sistem kena hantar dengan lori. Teknikal penghantaran ni SADA dah faham dan mereka sedang menguruskan lah. Saya ucap terima kasih kepada kaki tangan SADA yang bekerja siang malam. Termasuklah kontraktor-kontraktor yang dilantik buat penghantaran pakai lori tu. Bekerja 24 jam, bos. Perit. Bukanlah mudah sangat. Tapi mudahlah menjerit. Menjerit lagi mudah. Berjerit, ya kan? Kos tambahan akibat berlaku peningkatan dalam harga barang binaan. Ya, kalau kita lulus 129, disebut apa? 192. 129 juta grant. 192 tu tak cukup dah, bos. Dilulus zaman Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man jadi menteri. Bukan di zaman Madano ni. Betul. Bukan saya nak dilulus tahun tu. Semua tu. Tu kena tanya report lah. Saya pun tak detail sangat. Tapi berlaku antara 40 hingga 70% kenaikan. Tambahan daripada yang dah diluluskan. Yes, kalau lah kontrak sedia ada 100. Berlaku kenaikan 40 hingga 70. Jadi ketidakcukupannya antara 40 hingga 70 lah.
Tapi bukan dalam semua aspek. Ada certain barang. Jadi dia tidak pergi sampai 40 hingga 70 juta. Mungkin separuh kah? Macam tu. Itu detail kena tanya JKR lah. XO ataupun pemilik pengendali pelaksana projek ni JKR. Saya daripada awal lagi. Selepas semua state telah menubuhkan operator air masing-masing, maka JKR air telah dijumutkan. JKR air orang tak dengar dah. Selepas JKR air ditubuh JBA, Jabatan Bekalan Air. Tu pun JKR air sudah tak ambil orang dah. Bahagian teknikal layak. Semua pergi migrate ke JBA. Lepas JBA, pergi operator ayak. Khususnya di Kedah ni panggil SADA, di Terengganu panggil SATU, di Penang panggil PBA, di Perak Lembaga Air Perak, di Selangor panggil Syabas, di Johor panggil Air Johor. Bila dah 3 peringkat dah berlaku migrasi, JKR Air, PBA, SADA. Pegawai di JKR Air tu dah tak ada. Tapi projek LRA ni, masa tu Kerajaan Pakatan Harapan, dia nak JKR juga laksana projek tu. Jadi JKR tak ada pakar. Ada seorang nama Encik Mani ke apa, pun nak pencen dah. Jadi kerana dia perkendak kepada JKR kutip balik staf-staf dia ni, bukan bahagian ayak, bahagian civil, untuk jadi in charge LRA ni semua. Sebenarnya pakar-pakar tu ada di operator. Tapi kerana operator ni syarikat, tak boleh mengendalikan projek kerajaan, jadi keadaan jadi celaru. Daripada awal lagi sudah celaru. Saya sudah buat teguran pada masa itu. Patut diberi kepada orang yang ada pakar bidang air. Mereka dah pindah 2-3 kali dah. Kita balik pada asal. Itulah. Kemudian tu mari pada harga. Pada kenaikan harga barang. Saya harap kita tak ambil masa begitu lama lah. Kalau dia luluskan kos tambahan tu, dia akan ikut track balik. Cuma VOP pertama tu pun ambil masa setahun lebih. Dia drag setahun lebih. Okey? Ya. Tak ada. Dia pun tak panggil kita. Dia panggil SADA. Itu operator. Kita ada BPEN. Kita ada XO projek, Datuk Seri SS. Kita ada ESCO. Negeri tidak dilibatkan. Jadi siapa nak jawab? Bila tak ada jawapan tu, dia maut-laut tu. Kronik bukan kronik. Kronik lama dah, bukan kemarin je. Kita sebut lama dah. Tu yang kita buat macam-macam. Jadi baru main sekali, dia cari pasal kan. Tak bagus lah. Jumpalah kita. Kita boleh explain. Kalau tak jumpa saya, jumpa BPEN. Kita ada BBA bahagian Bekalan Air di BPEN. Jumpa timbalan SUK bahagian bangunan pun boleh. Kita boleh explain lah. Bila dia beri gambaran tu seolah-olah negeri ni terlalu teruk. Negeri kita ni yang bertukarnya MB dengan ESCO je. Pegawai-pegawai tak tukar. JKR orang tu juga. Semua orang tu juga. Mereka yang mengendalikan teknikal ni semua. Politik tak habis-habis. Jadilah, berhentilah. Buat kerja betul-betul. Itu saja pandangan saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ada lagi? Isu seterusnya. Kita komen sikit yang tunggakan gaji pemain sebuah Kedah. Itu urusan syarikat. Saya tak boleh komen. Masa tim di bawah KFA lagi saya sudah membuat penegasan saya tidak akan gunakan duit kerajaan negeri untuk membuat bayaran gaji kepada pemain. Sebab ni duit orang ramai. Bila dia dah migrate pergi kepada syarikat, tanggungjawab syarikat tu lah. Ada orang habang kata Sanusi tak bayar gaji. Saya nak maklumlah hari ni pasukan bola sepak tu di bawah KDA FC, sebuah syarikat swasta. Itu je lah. Saya harap mereka dapat settle lah masalah ni. Saya pun dengar Tan Sri dan rakan-rakan sedang bertukus lumus. Cuba. Saya habang awal dulu lagi. Mereka kata saya suka cakap gaduh. Siapa yang buat
setting sampai ke peringkat ni sekali. Sampai tim tak boleh bayar gaji. Kan ada satu setting. Sampai tim tak boleh ikut, negeri-negeri tak boleh ikut. Jadilah macam ni. Kalau keadaan tak di setting tinggi, terlalu tinggi macam tu, saya rasa keadaan tak berlaku lah. Yang kedua, saya nak tegur jugalah. Bila agensi-agensi penguatkuasa buat serbuan, kononnya ada rasuah di KFA. Orang kan faham tak KFA, KDFC, orang kan faham. Orang tahu tim bola aja. Bila dibuat tangkapan, lepas tu dituduh ada rasuah, padahal tak ada, maka penaja-penaja, sponsor-sponsor kepada KDFC pun lari. Dia kata ada rasuah. Dia kan tahu KFA, KDAFC apa, dia kan tahu, dia tahu bola aja. Jadi ada KFA buat rancangan untuk cari dana pun terpaksa dibatalkan. Orang tak mau dekat. Saya cadangkan SPRM ambil tim bola KDAFC tu. Dan berpandai sangat. Pi siasat sana tuduh honu tangkap orang ni kan lah. Dah berpandai hampa pi takbir pasukan bola tu. Hampa bayar gaji. Boleh tak? Bila kita buat elok-elok, saya pun dah ambil daripada 4 tahun dulu, boleh settle masalah hutang, boleh mula bayar gaji. Tahu-tahu piduk kacau macam tu. Rosak habis semua. Lah tak boleh bayar gaji. Dan saya yakin kadang-kadang berterusan, MFL pada musim depan, bulan Mei akan kehilangan satu pasukan dalam kancah tu, KDAFC. Pasal apa kacau? Sukan tak boleh kacau macam tu. Ni industri sukan. Orang duk bagi duit kat persatuan bola ni tahun 1924 lagi. Memang lagu tu lah orang bagi duit. 1924. Ada ketika tak ada duit, pergi tebang kayu balak. Saya tahu. Dapatlah apa persen untuk pasukan bola untuk membiayai pasukan tu. Tapi bila semua ni dikacau seolah-olah nak digambarkan keadaan kita buruk, maka bola pun terima nasib padahnya. Lah ni hampa ambil bola tu. Hampa pergi bayar, hampa pergi takbir. Kalau hampa pandai, hampa tak rasuah, hampa cekap, hampa bersih, pergi ambil tim tu, hampa bayar gaji. Nak tengok jadi apa. Kan? Itulah. Kalau nak bagi pulang paku buah keras, itulah. Jangan rodong habis ke semua. Nak cari salah Sanusi, nak cari dosa dia, nak sumbat dia masuk dalam. Sampai ke bola pun hampa korban. Saya dah cari salah saya memang tak ada. Sebab saya tidak komit kepada kesalahan. Hampa gagah pergi cari juga, lingkup habis ke semua. Apa tanggung? Pergi tanggung. Hampa pergi marah SPRM. Nak pergi? Terima kasih.